Gunungan. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Pertua kerana mengizinkan saya untuk bersama dalam membahaskan usul ucapan bajet 2014 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan merangkap Perdana Menteri pada 25 Oktober yang lalu. Memulakan ucapan bajet ini disebut tentang Suratul Qasas ayat ke-77 yang mafhumnya dan terjemahannya tidak diterjemahkan dengan habis, kerana pada bahagian akhir wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang bermaksud dan janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melakukan kerosakan. Daripada harta yang diperolehi, perbelanjaan adalah untuk kepentingan dan manfaat kepada manusia. Tetapi di sana ada juga masalah apabila berlakunya ketirisan, kebocoran, pecah amanah yang melibatkan kerosakan kepada harta tersebut yang tidak sampai kepada sasaran golongan seperti yang ditetapkan. Oleh itu, dalam kita melihat bajet yang dibentangkan ini dengan peruntukan anggaran pendapatan yang besar dan perbelanjaan yang melebihi pendapatan, maka kita mesti juga melihat apakah kesan yang telah diperolehi daripada perbelanjaan bajet saban tahun, termasuk yang telah dibentangkan bagi bajet 2014 ini. Kita melihat contohnya ialah bagaimana peruntukan kepada pembangunan pertanian yang disebut bahawa kita telah berjaya keluar daripada sebuah negara pertanian menjadi negara perindustrian moden dengan bajet yang telah diberikan pada saban tahun termasuk dalam bajet 2014 ini. Apakah kejayaan yang telah dicapai dalam menjadikan negara kita ni mencapai status yang telah disebutkan, iaitu sebuah negara pertanian. Cuba kita lihat kepada banyaknya projek-projek pertanian yang tidak mencapai sasaran atau matlamat. Projek fertigasi dengan jumlah yang telah dikeluarkan, di manakah kedudukan hasil yang telah diperolehi. Ternakan kambing, jamna pari dan boa, yang juga daripada peruntukan Kementerian Pertanian, di mana kedudukannya. Yang sangat masyhur ialah lembu, di mana kedudukannya. Mengeluarkan Malaysia dengan banyaknya negeri-negeri yang sebahagiannya diperuntukkan Kementerian Pertanian, menjadikan Malaysia ni jelapang padi, bagaimana kedudukannya. Begitulah juga projek ikan dalam sangkar dan lain-lain projek pertanian. Dan yang terbaru ialah bagaimana masalah nelayan-nelayan pantai kita yang terpaksa berhadapan dengan nelayan-nelayan luar yang menggunakan bot-bot besar atau vessel-vessel besar yang melibatkan bot laut dalam, yang menimbulkan isu seperti yang berlaku di Kuantan dan juga di Marang. Semua ini mesti diberikan jawapan oleh pihak kerajaan untuk diambil perhatian oleh rakyat yang memahami perkara yang asas. Mengapa apabila berlaku pertembungan itu,
akhirnya didapati daripada bot-bot besar, vessel-vessel laut dalam ini, yang sebahagiannya lesen-lesen adalah daripada Malaysia. Ini perlu diberikan perhatian. Sebab itulah, jika kita melihat bagaimana dalam soal yang membabitkan ketirisan, kebocoran, perbelanjaan kerajaan seperti yang dilaporkan daripada laporan Ketua Audit Negara, saya tidak mendengar ucapan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang membincangkan ketirisan, kebocoran daripada laporan Ketua Audit Negara. Pada kalau kita mempunyai sebuah kereta yang mempunyai 4 tayar, satu tayar yang bocor dan tiris pun kita sudah unsing. Bagaimana mungkin berlaku kebocoran dan ketirisan pada perbelanjaan negara ini daripada hasil yang diperolehi tidak disentuh oleh ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Bagaimana sikap mereka yang pertamanya bangun berucap memuji kerajaan, memuji Perdana Menteri, memuji Menteri Keuangan, kemudian menghentam pembangkang, kemudian minta projek buat balik ke dalam kawasan. Itulah rutin ucapannya di mana-mana. Mereka puji kerajaan, hentam pembangkang, minta projek balik ke kawasan. Dengan tidak melihat bagaimana kalau orang curi duit kita RM250 pun, kita sudah marah. Bagaimana boleh dicuri duit negara 250 juta, kita tidak merasa apa-apa. Sangat malang. Ini adalah sangat malang. Supaya kita memahami hakikat. Bagaimana? Sebab itulah perlu kita lihat bagaimana kesannya. Apabila supaya kita melihat tidak tuduhan, semua maklum, diketahui. Oh, bukan hensak dewan tahu. Yang berhormat Dungun. Semua maklum. Dungun. Yang berhormat Dungun. Yang berhormat Dungun. Lumut masuk. Lumut bangun. Sila. Yang berhormat Dungun. Terima kasih Datuk Speaker. Setujukah Yang berhormat Dungun kalau kita nak menyelamatkan duit ketirisan, kebocoran rasuah ni, kita minta Ketua Audit Negara mengaudit senarai projek-projek yang akan diluluskan untuk 2014. Oleh kerana saya percaya sebahagian daripada senarai projek-projek yang dimasukkan dalam bajet pengurusan ataupun OE merupakan projek-projek pembangunan yang sepatutnya dimasukkan dalam senarai pembangunan. Dalam senarai pembangunan duit dia telah khas untuk bayar ansuran projek-projek pembangunan. Tetapi oleh kerana masa Dunguan ada 10 minit je. Saya ambil lagi setengah minit. Jadi untuk menyelamatkan itu, kita minta Ketua Audit Negara menyemak senarai-senarai projek mengurus kementerian-kementerian supaya menarik balik segala projek-projek pembangunan yang disenaraikan dalam projek dalam peruntukan OE atau peruntukan mengurus. Terima kasih. Tuan Ahli Ketua, sebabnya kita melihat ketika dalam ucapan bajet ini, apabila laporan Ketua Audit Negara 2012 dibangkitkan bahawa kerajaan memandang serius isu ini, lalu bagi mengukuhkan keyakinan rakyat dan menjaga imej dan kredibiliti sektor awam, kerajaan akan menubuhkan satu jawatan kuasa khas yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara bagi menyiasat serta mengambil tindakan tegas ke atas salah laku penjawat awam. Dia tidak bermula dengan penjawat awam. Golong ya, Mat. Dia bermula dengan ahli-ahli politik. Kerana apa? Kerana kalau kita melihat kuala sungai yang keruh, dia tidak mula keruh di kuala sungai. Dia keruh di hulu sungai. Sebab itulah salah satu daripada jawatan kuasa yang ditubuhkan di bawah SPRM. SPRM diberikan perbelanjaan saban tahun sejak ditubuhkan tahun 2009. 2010 untuk pengurusan dapat 168 juta. 2011 187 juta. 2012 211 juta. 2013 252 juta. 2014 anggaran diberikan dengan 298 juta. Di antaranya tanggungjawab SPRM ialah beban bukti pemilikan harta melebihi pendapatan. Jika sekiranya pegawai yang hidup lebih daripada paras pendapatan, SPRM akan memberikan perhatian kepada pegawai tersebut. Tapi berapa ramai ahli-ahli politik yang hidup lebih daripada paras pendapatan? Mengapa SPRM tidak memberikan perhatian? Kerana inilah masalah yang berlaku. Sebab tu kes-kes profil tinggi yang melibatkan ahli-ahli politik, tiada sesuatu pun yang dikenakan tindakan. Yang terbaru bekas Menteri Pengangkutan dibebaskan.
Kalau kita tengok pendakwaan yang telah dikemukakan pada tahun ketika mana kes ini berlaku, ialah dakwaan menipu dengan kos daripada berapa bilion, sehingga akhirnya tanah itu terlepas dengan harga satu jumlah. Akhirnya kes profil tinggi dikatakan tiada apa-apa siasatan. Padahal kalau kita buat, kita akan dapati memang ada berlaku. Sebab itulah saya minta supaya kita benar-benar berikan perhatian kepada soal yang sangat penting, iaitulah SPRM diberikan kuasa yang penuh untuk menyiasat, menyelidik dan seterusnya diberikan kuasa pendakwaan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, supaya ada satu badan yang ditakuti oleh kita semua, iaitu tidak boleh melakukan rasuah dalam negara kita yang tercinta ini. Ya, habiskan Yang Amat. Terima kasih Yang Dipertua. Sebagai akhirnya, saya nak sebut kata-kata Saidina Umar kepada Abu Musa Asy'ari ketika Abu Musa Asy'ari dilantik dalam lantikan politik menjadi gubernur di zaman Saidina Umar. Sesungguhnya pemimpin yang paling bahagia ialah mereka yang menyebabkan rakyatnya bahagia, dan pemimpin yang paling celaka ialah yang menyebabkan rakyatnya celaka. Jaga-jaga engkau wahai Abu Musa Asy'ari, jangan hidup bermewah-mewah, nanti pegawai-pegawaimu juga akan bermewah-mewah. Tetapi jika nak dikenakan tindakan kepada pegawai, tidak kepada orang-orang politik. Saya minta supaya kita ambil ingatan pesanan Saidina Umar. Terima kasih Datuk Yang Dipertua.